Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 17 hingga ayat 19 surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Ayat 17. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Dia Al-Masih anak Maryam. Katakanlah, kalau begitu siapakah yang berkuasa menahan sesuatu dari Allah jika Dia hendak membinasakan Al-Masih anak Maryam dan ibunya pun dan orang-orang di bumi ini sekaliannya. Dan bagi Allah lah kekuasaan semua langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah atas setiap sesuatu adalah berkuasa. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Ayat ke-18. Dan berkata Yahudi dan Nasrani itu, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, kalau begitu, mengapa Dia mengazab kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Bahkan kamu itu adalah manusia saja dari makhluk yang dijadikan. Diberinya ampun bagi sesiapa yang dikehendakinya dan disiksanya sesiapa yang dikehendakinya. Dan bagi Allah lah kekuasaan semua langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya,
dan kepadanya lah tempat kembali. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Ayat 19. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan kami, menerangkan kepada kamu sesudah terputus rasul-rasul, supaya jangan kamu mengatakan, tidaklah datang kepada kami seorang pun pembawa kabar kesukaan dan tidak pula pembawa ancaman. Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu pembawa berita kesukaan dan pembawa ancaman itu, dan Allah atas setiap sesuatu adalah Maha Kuasa. Sebahagian besar dari sektor dan golongan Kristian masih teguh pada pokok kepercayaan yang telah diterima dari nenek moyang atau yang telah diputuskan oleh gereja di zaman dahulu, bahawasanya yang Allah itu ialah Al-Masih Isa anak Maryam, ataupun bahawa Isa Al-Masih itulah Tuhan, atau itulah yang Allah. Yang menjadi pokok pegangan ialah apa yang ditulis oleh Yohanes dalam karangannya yang dinamai Injil Yahya, pasal 1 perenggan 1, yang demikian bunyinya: maka pada awal pertama adalah kalam, dan kalam itu bersama-sama dengan Allah, dan kalam itulah juga Allah. Seorang penulis Zending Christian, Dr. Peterson Smith, menulis buku dengan judul Kehidupan Yesus, disalin ke bahasa Arab oleh seorang Kristian Mesir, Habib Said. Dalam kitab itu mengakui bahawa memang di waktu hidupnya sendiri tidaklah terlintas di fikiran orang, terutama dalam fikiran murid-muridnya sendiri, bahawa dia itu Allah atau anak Allah atau Allah sendiri yang telah menjelma menjadi manusia. Barulah dia dikenal sebagai Allah setelah dia diangkat ke langit. Dan di antara keempat Injil yang disahkan oleh gereja itu adalah Injil yang terakhir ditulis, Injil karangan Yahya, iaitu Yohanes, yang terang-terang memuliakan kalimat-kalimat yang membawa arti bahawa Nabi Isa itu adalah Allah. Allah yang menyatakan dirinya sebagai manusia. Sedang di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama yang dijadikan dasar pertama untuk menguatkan nubuat Isa, diakui sendiri oleh pemuka-pemuka Kristian bahawa tidak ada kata yang tepat menuhankan Isa, kecuali kalau dicari-cari jalan buat mentafsirkannya. Maka datanglah sekarang Al-Quran menegaskan dan mengajak supaya kembali berfikir yang wajar. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Dia Al-Masih anak Maryam. Pangkal ayat 17. Kepercayaan ini dapat kita dengarkan dari keterangan pendeta-pendeta mereka sendiri dalam berbagai bentuknya. Yang pokok ialah bahawa tabiat Allah itu ada 3 oknum yang sama keadaannya, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putera, dan Allah Ruhul Kudus.
Allah Bapa mencipta dengan perantaraan Putera. Allah Putera penebus dosa dan Allah Ruh Kudus pembersih. Tetapi ketiga oknum ini memberi kekuasaan atas segala penciptaan dengan sama. Ini didasarkan pada perkataan Yahya iaitu Yohanes bahawa kalam Allah berserta Allah dan kalam itulah juga Allah. Yang dimaksudkan dengan kalam itu ialah Al-Masih. Menurut rumusan kepercayaan Kristian Ortodoks, iaitu gereja Iskandaria, termasuk gereja Raja Abyssinia, Armenia, Syriani, ialah Allah itu mempunyai satu zat yang tiga oknumnya: oknum Bapa, oknum Putera dan oknum Ruhul Kudus. Dan oknum kedua iaitu oknum Putera menubuhkan dirinya dari Ruhul Kudus dan dari Maryam yang suci, yang menyebabkan tubuh itu jadi satu dengan dia dan zat dan jauhar, bukan bercampur dan berpadu, dan sekali-kali tidak terpisah. Kerana kesatuan ini, maka putera yang menjelmakan diri itu mempunyai tabiat yang satu dari dua tabiat dan kehendak yang satu. Ortodoks, Yunani dan Katolik berkepercayaan bahawa oknum putera mempunyai dua tabiat dan dua kehendak, iaitu lahud, ketuhanan, dan nasud, kemanusiaan. Maka terdapatlah perbezaan yang berbagai ragam tentang cara menegakkan kepercayaan tentang Allah itu adalah Isa bin Maryam, atau bahawa Isa anak Maryam itu adalah Allah. Sudah panjang lebar kita menerangkan betapa simpang siurnya kepercayaan kaum Kristian seketika. Kita mentafsirkan ayat 157 dari surah An-Nisa pada juz 6 ini juga, dalam rangka kepercayaan bahawa Nabi Isa mati di atas kayu salib kerana menebus dosa manusia yang diwarisi daripada Adam. Sekarang kita jelaskan sekali lagi bagaimana sangkut pautnya kepercayaan Kristian sampai mereka mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Allah sendiri, atau bahawa yang Allah sebenarnya ialah Isa Al-Masih anak Maryam. Menurut dugaan mereka, Adam telah berdosa besar sebab memakan buah yang terlarang. Oleh kerana itu, patutlah dia dihukum kerana dosa itu. Tetapi Allah tidak sampai hati menghukumnya atau ragu-ragu buat menghukum. Sebab di samping mempunyai sifat adil, Allah juga mempunyai sifat kasih. Sehingga terkatung-katunglah Allah di lamun keraguan di antara sifat adil dan kasih itu beribu-ribu tahun lamanya. Akhirnya barulah dia mendapat keputusan, iaitu dosa yang diwarisi Adam pada seluruh anak cucunya itu nak ditebuskan oleh Allah sendiri dengan dirinya. Maka turunlah Allah itu ke dunia, lalu menjelma ke dalam satu anak perawan yang suci bernama Maryam. Kalau menurut jalan fikiran itu, sampai Allah masuk ke dalam dirinya, nescaya Maryam itu masih mewarisi dosa nenek moyangnya Adam juga, sebab dia pun keturunan Adam. Setelah 9 bulan Allah itu bersemayam dalam perut Maryam, Allah itu pun lahirlah ke dunia ini. Tetapi namanya bukan Allah lagi, melainkan menjelma menjadi anaknya sendiri, tegasnya anak dari dirinya sendiri. Itulah Yesus Kristus, iaitu anaknya. Maksud kedatangannya ke dunia ialah untuk membebaskan manusia dari dosa warisan itu. Sebab sebelum dosa manusia itu ditebus, pintu syurga belum terbuka dan manusia belum boleh masuk ke dalamnya. Bagaimana jalan menebus itu? Maka Allah yang telah menjelma jadi Yesus yang ragu beribu-ribu tahun tadi memilih satu jalan yang ganjil sekali, iaitu dia mati melalui tiang salib. Setelah dikorbankannya jiwa raganya di atas tiang salib itu, maka matilah Allah yang bernama Yesus Kristus itu, atau Bapa yang bernama Isa anak itu 3 hari lamanya. Setelah dia mati 3 hari, atau setelah dia mendekam dalam kubur 3 hari, dia pun bangkit dari dalam kubur. Dan tidak berapa lama kemudian, naiklah dia ke langit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu di syurga.
Kepercayaan inilah yang wajib diyakinkan dalam hati setiap pemeluk Kristian dengan berbagai sektornya itu. Ditanamnya sejak dari kecil. Apabila timbul pertanyaan dalam hati, misalnya kalau Yesus itu adalah Allah sendiri, bagaimana dia bisa mati? Kalau memang Yesus itu Allah sendiri yang menjelma jadi anaknya dan sampai dia disalibkan, dia masih Allah juga, mengapa setelah 3 hari dalam kubur lalu naik ke langit dan duduk di sebelah kanan Bapanya di syurga? Apakah Bapa itu telah naik ke langit lebih dahulu dan anaknya tinggal sendirian menderita salib? Lebih-lebih, Yesus itu sendiri pernah menyatakan ketika akan disalib orang, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya Tuhan, mengapa engkau tinggalkan daku? Kalau demikian halnya, rupanya yang Allah itu lain dan Yesus itu lain. Apakah yang berlain? Apakah badan kasarnya itu bernama Yesus dan nyawanya bernama Allah? Atau dia mempunyai 2 nyawa? Pertama, nyawa yang bernama Allah, dan kedua, nyawa yang bernama Yesus. Dan Allah itu lekas-lekas lari ke langit, ke dalam syurga buat menunggu kedatangan anaknya. Dan setelah anak itu datang, mereka berpisah. Lalu Allah Bapa duduk sebelah kiri dan Allah Yesus duduk di sebelah kanan. Dan sampai sekarang mereka duduk berdekatan berdua. Kalau ada anak Kristian sendiri yang menanyakan kepada bapanya atau ibunya atau pendetanya, dia akan kena marah besar sekali kerana berani menanya hal yang tidak boleh ditanyakan. Di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, Tuhan menyatakan dengan tegas, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih anak Maryam. Apa erti kafir? Kafir ialah menolak kebenaran. Pertama, mereka kafir sebab tidak pernah Tuhan Allah mengajarkan yang demikian itu kepada seorang Nabi pun, sejak Adam sampai kepada Isa Al-Masih sendiri. Tidak ada kepercayaan demikian di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, dan sekali-kali tidak pernah Isa Al-Masih mengajarkan yang demikian. Cubalah cari dalam kitab Perjanjian Baru sendiri satu catatan pun, baik dari Matius atau Markus atau Lukas atau Yohanes, yang mencatatkan bahawa Isa Al-Masih pernah mengatakan bahawa Allah itu ialah aku sendiri, dan aku Allah datang ke dunia menjelma jadi anak buat disalib guna menebus dosamu. Tidak ada. Barulah kemudian, lama setelah dia mati, Yohanes mencatat dalam Injilnya dari pendapatnya sendiri yang berbunyi, pada awal pertama ialah kalam, dan kalam itu bersama-sama dengan Allah, dan kalam itulah juga Allah. Dari mana Yohanes mendapat wahyu itu? Mengapa wahyunya berbeda dari hukum 10 yang diterima Musa dan berbeda dari sabda Yesus sendiri tentang Allah yang Esa yang mengutuskannya ke dunia ini? Kalau dari Allah juga, mengapa berlain? Pencatat sejarah Injil sendiri mengakui bahawasanya Injil Yohanes ini adalah Injil yang keempat, yang terakhir sekali. Artinya jauh kemudian daripada Injil Matius, Markus dan Lukas. Perkataan Yohanes yang jelas bahawa sumbernya ini bukan dari agama Tauhid yang diwahyukan Allah kepada seluruh Nabi-Nabi, hanya dapat dilihat sumbernya pada agama-agama kuno dari bangsa Yunani, atau agama Hindu, atau filsafah Philo di Iskandaria, supaya sesuai dengan selera bangsa-bangsa kafir yang diajar ke dalam Kristian. Dipertahankan saja Yohanes ini, dan dicarilah berbagai dalih yang akal sihat pasti tidak mau menerimanya. Kafir kedua ialah kerana akal mereka sendiri membantahnya, sehingga untuk mempertahankannya orang wajib kafir, artinya menolak akalnya sendiri. Maka datanglah lanjutan ayat. Katakanlah, kalau begitu, siapakah yang berkuasa menahan sesuatu dari Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih anak Maryam dan ibunya pun dan orang-orang yang di bumi ini sekaliannya? Di dalam ayat ini
sampai 2 kali Al-Masih disebut anak Maryam, supaya jelas bahawa dia manusia, bukan Tuhan. Disebutkan lagi ibunya. Disebut pula segala manusia yang ada di muka bumi ini yang dalam kedudukan mereka sebagai manusia. Semuanya tidak bisa menangkis jika Allah hendak membinasakannya, jika Allah hendak mematikannya. Jika memang yang Allah itu ialah Isa Al-Masih, mengapa dia sampai mengalami mati? Yang sebenarnya ialah bahawa Allah adalah tetap hidup, tidak mati-mati dan maha kuasa atas seluruh alam ini, termasuk manusia. Di antara yang banyak itu ialah Isa Al-Masih dan ibunya. Kalau benar Isa Al-Masih mati 3 hari, atas kehendak siapakah dia mati? Kalau dia Tuhan, nescaya mati ialah atas kehendaknya sendiri. Padahal mustahil Tuhan mati, dia tidak berkehendak kepada mati. Dia hidup terus. Sudah terang pula bahawa Isa Al-Masih manusia itu mati bukan atas kehendaknya sendiri. Kalau benar kepercayaan Kristian bahawa Isa Al-Masih itu ialah Allah yang menjelma ke dunia sebagai putera Allah, maka sebelum dia lahir ke dunia, sudah adakah Tuhan Allah? Dan setelah lahir ke dunia, mengapa Tuhan Allah yang jadi Al-Masih itu bisa dibawa syaitan ke gunung, sampai ditipu dan dibujuk oleh syaitan itu supaya sudi menuruti perintahnya? Dan soal jawabnya dengan syaitan sebagaimana yang tersebut dalam Injil-Injil yang mereka percaya itu. Nampak sekali kecilnya Tuhan Allah Yesus di hadapan syaitan. Cuma dia menolak tawaran syaitan sebagaimana manusia yang lain juga apabila diperdayakan oleh syaitan. Mereka ada yang menolak kerana kekuatan iman. Kalau benar bahawa dia yang Allah yang datang ke dunia ini menubuhkan dirinya lalu kemudian mati, apakah sekarang dia masih mati juga? Kalau bukan begitu, dan memang dalam Injil-Injil mereka sendiri dikatakan bahawa dia memang enggan menghadapi maut, maka berjalanlah ia ke halaman sedikit, lalu sujudlah ia berdoa, katanya, "Ya Bapaku, jika boleh, biarlah kiranya cawan ini lepas daripadaku. Tetapi di dalam pada itu pun bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu juga." Matius 26 ayat 39. Terang di sini bahawa kehendak Yesus tidak sama dengan kehendak Allah, padahal dikatakan bahawa dia sendiri adalah Allah. Kemudian diulang lagi, maka pergilah ia pula pada kedua kalinya berdoa, katanya, "Ya Bapaku, jikalau cawan ini tiada boleh lepas daripadaku, melainkan aku juga meminum dia, biarlah kehendakmu jadi." Matius 26 ayat 42. Dengan bahasa apa mesti kita artikan lagi? Kalau bukan di kedua ayat ini, nyata sekali bahawa Yesus yang dikatakan Allah itu bukan Allah, sebab dia menaklukkan juga kemauannya kepada kemauan Allah. Bahawasanya apakah yang kita cari buat mengelakkan kenyataan bahawa Yesus sebenarnya enggan menerima maut itu? Nyata di sini bahawa Yesus yang dikatakan Allah itu tidaklah dapat membantah kehendak Bapanya. Dan nyata di sini terdapat dua zat, iaitu zat Allah yang maha kuasa dan zat Yesus yang tidak ada kekuasaan atas dirinya, sebab dia makhluk. Orang Kristian membuat tafsiran bahawa Yesus itu mempunyai 2 tabiat dan 2 kehendak. Yang dua bersifat ketuhanan, yang 2 lagi sifatnya sebagai manusia. Kalau memang mungkin begitu, di saat yang penting jelas sekali kelihatan mengalahnya tabiat kemanusiaannya, padahal dia mempunyai tabiat ketuhanan, sehingga dia menyerah saja kepada kehendak Allah. Padahal dikatakan bahawa dia sendiri adalah Allah. Manakah yang lebih kuat, kuasa tabiatnya sendiri sebagai Tuhan dengan tabiat sendiri sebagai manusia? Terang sekali di sini bahawa Yesus sudah mati atas kehendak Allah, bukan atas kehendaknya sendiri. Terang sekali dia enggan menghadapi maut, tapi apa boleh buat?
Allah Maha Kuasa. Sebab itu jelaslah kalau akal ini masih hendak dipakai bahawa Allah bukan Yesus dan Yesus bukan Allah. Demikian pula ibunya. Dia telah mati atas kehendak Allah, dan seluruh yang bernyawa di atas dunia ini pun mulanya tidak ada. Kemudian dihidupkan oleh Allah dan kemudian dimatikan, mau tidak mau, enggan atau tidak enggan. Setelah itu dibawalah manusia ke dalam lapangan yang lebih luas. Dan bagi Allah lah kekuasaan semua langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Di pangkal ayat sebelumnya sudah dinyatakan kecilnya Al-Masih anak Maryam di antara seluruh manusia. Kecil ibunya, bahkan kecil seluruh manusia yang hidup di atas dunia ini. Kecil sehingga tidak ada yang dapat bertahan kalau panggilan maut datang. Mesti minum isi cawan al-maut itu bila datang waktunya. Kemudian datanglah lanjutan ayat bahawasanya Allah itu bukanlah semata-mata kuasa menghidupkan dan mematikan seluruh insan, termasuk Yesus dan ibunya, bahkan meliputi juga akan semua langit dan peringkat dan tingkatnya, dan bumi dengan segala isinya. Demikian juga apa yang ada di antara langit dan bumi itu, bintang-bintang, bulan dan matahari, awan semawan dan lain-lain. Kalau misalnya kita ambil satu di antara apa yang ada di antara langit dan bumi itu, iaitu matahari yang sudah bermiliar tahun dunia terkembang, masih tetap memancar cahayanya, masih tetap mempunyai zat pembakar, padahal besarnya matahari itu beribu kali, bahkan beribu-ribu kali besarnya bumi, tempat manusia hidup, tempat Al-Masih pernah hidup, atau tempat manusia singgah sebentar kemudian mati, termasuk Al-Masih anak Maryam itu, tidaklah ada ertinya manusia ini dibandingkan kepadanya. Dia mencipta apa yang dia kendaki. Alangkah luasnya daerah kudrat iradat yang tercakup dalam ayat ini dan dapat dirasakan apabila kita renungkan. Di bumi kuasanya meliputi segala sejak adanya lautan dan daratan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, kejadian manusia, hidup dan mati. Di langit terkembang ruang angkasa yang sangat luas, maha luas. Semuanya berjalan teratur menurut kehendak Tuhan. Dibandingkan di antara semuanya ini, maka kelahiran Yesus Kristus ke dunia dengan tidak perantaraan bapa, tidak dengan persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah soal kecil saja. Sebab kehendak Tuhan meliputi akan segala-galanya. Dan Allah atas setiap sesuatu adalah berkuasa. Ujung ayat 17. Maka segala ehwal ini takluklah kepada kehendaknya. Berlakulah apa yang dimauinya. Kalau ada yang ganjil, maka kejanggilan itu bukanlah ganjil di sisi Allah, melainkan ganjil dipandang dari segi manusia apabila ilmunya belum dapat menyelami rahsianya. Bahkan kadang-kadang masih tetap ada yang ganjil dan yang ajaib, cuma kerana kelihatan tiap hari sampai bila-bila masa pun tidak juga akan terpecahkan oleh manusia rahsianya. Misalnya sejak setumpuk tanah perkebunan, di sana tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan, hasil berbagai-bagai buah-buahan dan rumput-rumputan. Padahal hujan yang turun hanya satu ragam, tanah tempat tumbuhnya pun hanya satu tapak. Mengapa berlainan? Mengapa ada durian? Mengapa ada mangga? Profesor yang mana pun dan fakultas pertanian atau ahli ilmu hayat dari bahagian dunia yang mana pun tidaklah ada yang sanggup menjawab jika ditanyakan mengapa dari sebidang tanah dapat tumbuh berbagai ragam tumbuhan, sedang air yang turun sebagai hujan menyirami tanah itu hanya satu macam air saja, dan tanah tempat tumbuh itu juga. Ahli pengetahuan hanya dapat mengetahui kenyataan yang tadinya tersembunyi, tetapi tidak ada yang dapat menjawab apa sebabnya. Kalau dia tidak mengembalikan kepada Allah semua kejadian di semua lapisan langit, di bumi dan di udara, di ruang angkasa antara langit dan bumi, dengan serba-serbi keganjilannya itu adalah kerana demikian. Kalam Allah
iaitu kemahuan dan kehendak Allah. Dan kerana demikian firman-Nya, sehingga kelahiran Isa Al-Masih di luar adat yang biasa adalah termasuk kalam Allah itu juga. Sebagai matahari selalu berapi, selalu tidak habis-habisan zat bakarnya atas kehendak kalam Allah juga. Anak Allah. Dan berkata Yahudi-Yahudi dan Nasrani-Nasrani itu, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Pangkal ayat 18. Adapun sebab turunnya ayat ini menurut tafsiran Ibnu Abbas yang dirawikan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Al-Bahaki dalam Dala'alun Nubuwah, ialah bahawa pada suatu hari datanglah beberapa pemuka Yahudi kepada Rasulullah SAW, iaitu Ibnu Ubay dan Bahri bin Amar dan Syasi bin Adi. Mereka diajak bercakap-cakap oleh Rasulullah SAW dan diajak kembali kepada jalan Allah dan diberi ingat betapa siksaan yang akan menerima, mereka akan menerima jika mereka tidak mahu menerima kebenaran. Lalu mereka berkata kepada Nabi, engkau tak usah mengancam kami, ya Muhammad. Demi Allah, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya belaka. Berkata Ibnu Abbas, tidak lama sesudah orang itu berkata demikian, turunlah ayat ini. Memang dalam kitab-kitab lama itu selalu tersebut anak Allah. Nabi Adam juga disebut anak Allah. Dalam Lukas 3 ayat 38. Yakub yang nama kecilnya Israel juga disebut anak Allah. Bahkan dikatakan anak sulung Allah. Kitab Keluaran 4:22. Daud pun disebut anak Allah. Mazmur, kitab Mazmur 89 ayat 27 hingga 28. Efraim juga disebut anak Allah yang sulung. Iaitu kitab Yeremia 31:9. Itulah beberapa kenyataan yang memang tertulis di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan dapatlah difahamkan bahawa arti sabda Tuhan mengaku nabi-nabi itu sebagai anaknya itu ialah sebagai pembelaan kepada mereka, tanda kasih Allah kepada mereka. Kerana tidak demikian maksudnya tentang tidak mungkin sampai berbilang anak sulung. Yang patut disebut anak sulung tentu hanyalah Adam, sebab dia manusia yang tua sekali, ayah dari sekalian manusia. Padahal di sini disebutkan lagi bahawa Israel anak sulung dan Efraim anak sulung pula. Dari segala ayat yang menyebutkan bahawa orang-orang yang dikasihi dan dibela Allah itu sebagai anak Allah, dapatlah kita memahami bahawa maksud anak Allah di sini bukanlah anak sebagai yang biasa kita fikirkan, seorang laki-laki beristeri lalu dapat anak, kerana yang demikian itu sangat mustahil bagi Allah. Pengertian yang begini menjalar sejak zaman sebelum Al-Masih, zaman Perjanjian Lama, sampai pada zaman Perjanjian Baru, sehingga setelah Al-Masih diutus Tuhan, beliau pun memakai kata-kata anak Allah itu juga ini pula, tetap dalam pengertian yang demikian. Maka bersabdalah Isa Al-Masih, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, kerana mereka itu akan disebutkan anak-anak Allah. Matius 5:9. Dan beliau bersabda, sebab itu hendaklah kamu ini sempurna, sama seperti Bapamu yang di syurga sempurnanya adanya. Matius 5 ayat 48. Ingatlah baik-baik, jangan kamu berbuat segala ibadatmu di hadapan orang hendak menunjukkan kepada mereka itu. Jikalau demikian, tidaklah kamu mendapat pahala daripada Bapamu yang di syurga. Matius 6 ayat 1. Dan lain-lain lagi. Perbandingan untuk kita muslimin. Ayat ini pun dapatlah menjadi cermin perbandingan untuk melihat muka sendiri bagi kita yang mengakui diri pengikut Nabi Muhammad SAW.
Dalam Al-Quran terdapat pula kata-kata yang bisa menghancurkan kita dan menyerupa kita dengan Yahudi dan Nasrani yang mengakui dari anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Itu yang bisa pula disalah artikan sehingga kita merasa diri kita istimewa, padahal kehendak ayat itu tidak pernah kita jalankan. Dalam surah 3 Ali Imran ayat 110 dikatakan bahawa adalah kamu sebaik-baik umat dikeluarkan di antara manusia. Kalau hanya pangkal ayat ini saja yang dipegang, nescaya akan timbullah perasaan bangga dan sombong, kelompok sebagaimana yang telah terjadi pada Yahudi dan Nasrani itu. Padahal lanjutan ayat itu adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai sebaik-baik umat, iaitu sanggup menyuruh berbuat baik, iaitu ma'ruf, dan mencegah sikap hidup yang tidak disukai, iaitu mungkar. Ditambah lagi dengan dasar pokok yang pertama dan utama, iaitu iman kepada Allah. Bagaimana akan dicapai martabat sebaik-baik umat kalau tak berani menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah berbuat mungkar, dan tidak pula matang iman kepada Allah. Demikian pula tersebut dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 143 bahawa kita umat Muhammad diberi kehormatan menjadi ummatan wasatan, umat yang berdiri di tengah-tengah. Kalau setengah ahli tafsir, kata setengah ahli tafsir ialah di tengah-tengah antara kekerasan perintah Musa dengan kelemah lembutan perintah Isa Al-Masih. Disebut pula bahawa umat kita ini akan menjadi kesaksian bagi seluruh manusia, dan Rasul menjadi saksi pula atas kesanggupan kita memegang teguh perintah dan agama Allah. Ayat ini pun dapat menjadi kebanggaan kosong kalau yang diambil hanya kulitnya, tidak dipenuhi apa yang ada pada isinya. Kedatangan Rasulullah SAW. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan kami. Pangkal ayat 19. Itulah dia Muhammad bin Abdullah, keturunan Quraisy, keturunan Ismail anak Ibrahim, yang diantarkan oleh ayahnya Ibrahim itu ke Faran, Mekah, seketika Ismail itu masih dikandung oleh ibunya Hajar. Lalu menurunkan Arab Adnan, menurunkan Quraisy, menurunkan Muhammad ini, menerangkan kepada kamu sesudah terputus rasul-rasul, iaitu kerana setelah Isa Al-Masih tidak ada rasul-rasul diutus sehingga terdapat kekosongan lebih dari 5 abad lamanya. Inilah dia Nabi itu yang dijanjikan oleh Musa bahawa dari pihak saudaranya Bani Ismail akan timbul seorang Nabi yang telah dijanjikan oleh Isa Al-Masih. Biarlah dia pergi, sebab akan datang kelak ruh kebenaran dari sisi Tuhan menyempurnakan sabdanya yang sebagai tersebut dalam karangan Yahya, Injil kamu yang keempat, bahawa pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang Lewi pernah menanyakan kepada Yahya bin Zakaria, engkaukah Al-Masih itu? Dia menjawab, bukan. Lalu mereka bertanya, engkaukah Elia? Dia pun menjawab, bukan. Lalu mereka berkata pula, engkaukah Nabi itu? Yahya pun menjawab, bukan. Sudah lama kamu menunggu kedatangan Nabi itu, masih tertulis harapan akan kedatangannya dalam kitab-kitabmu sendiri. Ini dia sudah datang. Tidak ada lagi Nabi lain yang ditunggu lagi. Dia datang menerangkan kepada kamu akan perintah-perintah Allah. Sebab sudah lama rasul-rasul terputus, supaya semangat keimanan kepada Tuhan dibaharui kembali. Kalimat fatrah atau fatrah dalam kalimat ini kita artikan terputus. Ahli bahasa menerangkan arti fatrat ialah sesuatu yang telah diam, hening, atau telah hilang ketajamannya. Raghib Asfahani, ahli bahasa, mengatakan diam sesudah bergerak, lunak sesudah keras, lemah sesudah kuat. Maksudnya kata Raghib
ialah terputusnya wahyu dan rasul-rasul. Tidak ada lagi diutus Tuhan selama berabad-abad. Ibnu Katsir menulis dalam tafsirnya, maksud ayat ini ialah bahawa Tuhan Allah telah mengutus Muhammad SAW setelah rasul-rasul terputus. Tidak ada sambungannya lagi, sehingga laksana suatu jalan yang biasa ditempuh sekarang telah semak. Ajaran agama telah merubah-rubah dari keasliannya kerana banyak tambahan manusia, dan telah timbul banyak sekali penyembah berhala, penyembah api dan penyembah kayu salib. Maka dengan kedatangan Muhammad SAW itu sempurnalah nikmat Tuhan, dan terasalah perlunya kedatangannya itu untuk seluruh isi dunia. Sebab kerosakan dan kebobrokan di masa kedatangannya itu telah meliputi sekalian negeri. Kezaliman dan kebodohan telah membelit seluruh hamba Allah, kecuali hanya sedikit sisanya, iaitu orang-orang yang masih memegang sisa-sisa agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Pendeknya, di antara zaman kelahiran Isa Al-Masih dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, boleh dikatakan telah terputus rasul, sehingga manusia telah berleluasa menurut kehendak hati. Jarak itu kononnya ialah 569 tahun. Menurut yang tersebut dalam surah Yasin, bahawa ada 3 orang rasul diutus Tuhan ke suatu negeri, kononnya negeri Antakya. Tetapi rasul yang ketiga itu tidak mendapat sambutan yang baik. Ahli-ahli tafsir mengatakan bahawa ketiga rasul itu hanyalah penyokong syariat Musa dan Isa, tidak membawa syariat baru. Artinya tidak rasul besar. Ada pula tersebut bahawa sesudah Isa itu terdapat juga 2 nabi, iaitu Darjis dan Khalid bin Sinin. Menurut penyelidikan Ibnu Hadis, riwayatnya tidak kuat. Terdapatlah mengambil kesimpulan bahawa kerosakan agama di antara zaman Isa dengan zaman Muhammad itu telah sangat memuncak, sehingga kedatangan Nabi atau Rasul yang kecil-kecil tidak membawa kesan lagi. Bila kita lihat sejarah dunia pada masa ini, akan nyatalah bahawa penghargaan atau nilai-nilai kerohanian, nilai wahyu sudah benar-benar dikesampingkan. Di zaman itu, kita hanya mendapati perebutan kekuasaan di antara barat, iaitu Romawi, dengan timur, iaitu Persia. Pesta Pora di antara Antonius dengan Cleopatra di Sungai Nil di Mesir adalah salah satu gambaran kehidupan zaman fatrat itu. Agama Yahudi menerima usiran di mana-mana dan agama Kristian dirubah isi maksudnya kerana dia telah dicampuri oleh kekuasaan Kaisar Konstantin, kemudian oleh rapat-rapat pendeta, iaitu konsul, sehingga aslinya telah hilang. Semuanya itu ialah yang dinamai zaman fitrat. Syekh Muhammad Abduh menulis dalam buku beliau Risalatul Tauhid dengan gambaran yang nyata bagaimana kacaunya di zaman fitrat itu, supaya jangan kamu mengatakan tidaklah datang kepada kami seorang pun pembawa kabar kesukaan dan tidak pula membawa ancaman. Kedatangan seorang rasul adalah membawa basyir, iaitu kabar kesukaan, kabar gembira bagi sesiapa yang sudi menerima petunjuk Tuhan, dan nazir artinya ancaman atas barang siapa yang tidak mahu mempedulikan petunjuk Tuhan. Seorang rasul menunjukkan dengan tegas kebahagiaan dunia dan akhirat bagi barang siapa yang menurutkannya jalan yang baik, dan memberikan peringatan Tuhan bagi barang siapa yang tidak mahu percaya kepada ajaran rasul itu. Oleh kerana demikian, maka kedatangan Nabi Muhammad SAW sangatlah cocok waktunya. Kalau sekiranya keonaran, kezaliman dan kemusyrikan berlarut-larut, lalu manusia tadi dihukum oleh Tuhan, tentu manusia dapat menegakkan hujah. Kami tidak salah, yang salah ialah Tuhan sendiri. Mengapa kami dibiarkan saja, tidak dikirimkan seorang yang akan menunjuki kami jalan yang benar, memberikan kabar gembira dan memberi kabar ancaman? Maka sesungguhnya telah datanglah kepada kamu
pembawa berita, kesukaan dan ancaman itu. Sekarang Rasul itu telah datang. Sebab itu, kamu tidak ada alasan lagi buat membela diri jika tuntutan Tuhan datang. Apatah lagi dalam kitab-kitab suci kamu sendiri, kedatangannya itu telah disyaratkan oleh Tuhan. Dalam wahyu yang disampaikan kepada Musa dan Isa, itulah Muhammad SAW yang dalam Taurat disebutkan seorang Nabi dari kalangan saudaramu, dan oleh Isa disebut Ruhul Haq, Ruh kebenaran, yang dalam bahasa Yunani kuno disebut Pariklit. Dan Allah atas setiap sesuatu adalah Maha berkuasa. Ujung ayat 19. Ayat ini ditutup oleh Tuhan dengan menyebut kekuasaannya yang tidak terbatas. Gunanya ialah untuk menolak bantahan orang Yahudi yang selama ini tidak mahu percaya kalau ada seorang Nabi yang bukan dari Bani Israel. Setengah mereka waktu itu memang mengakui bahawa dalam Taurat memang ada nubuat bahawa Nabi akhir zaman itu akan datang mengenapkan isi Taurat dan Injil. Tetapi mereka tidak dapat menerima kalau Nabi itu bukan dari keturunan Bani Israel. Sekarang Nabi Muhammad datang, ternyata bahawa dari keturunan Bani Ismail atau Arab, bukan Yahudi. Sebab itu mereka tidak mau percaya. Maka datanglah ujung ayat mengatakan bagi Tuhan adalah kekuasaan mutlak buat membangkitkan pula seorang rasul dari yang bukan Bani Israel. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jar dan Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Al-Bihaqi dalam Dalalun Nubuwah. Mereka terima dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, pada suatu hari Rasulullah SAW mengajak orang-orang Yahudi yang duduk dalam majlis beliau supaya masuk Islam saja. Beliau terangkan betapa besar keuntungan jiwa yang akan mereka peroleh di dunia ini dan syurga di akhirat jika mereka sambut seruan itu. Dan beliau terangkan pula bahawa yang menimpa diri mereka jika mereka menolak, tetapi mereka masih tetap berkeras menolak yang tidak dapat mengemukakan alasan yang jitu. Dalam majlis itu ada hadir 3 orang sahabat sahabat Ansar, penduduk Madinah, iaitu Muaz bin Jabal, Sa'ad bin Ubadah dan Uqbah bin Wahab. Maka berkatalah mereka kepada pemuka-pemuka Yahudi itu, wahai saudara-saudara kami orang Yahudi, takwalah kamu sekalian kepada Allah dan insaflah kebenaran. Sesungguhnya kamu sendiri telah tahu bahawa beliau memang Rasulullah. Tidakkah saudara-saudara ingat bahawa dahulu saudara-saudaraku selalu mengatakan kepada kami bahawa seorang Rasul akan datang. Lalu saudara-saudara tunjukkan tanda-tanda